Pemimpin Kerajaan Perpaduan diingatkan berhati-hati ulas isu berkait Islam. PKR selar kenyataan Rafidah Aziz berhubung langkah kerajaan bantu rakyat Palestin. KKM nafi dakwaan virus X dibawa masuk secara senyap di Malaysia. Kerajaan sukar buat perubahan drastik haramkan vape. Parti wajar kenakan hukuman tegas gugurkan pemimpin terpalit kontroversi. Dan KPN file proceeding komitel terhadap Papagomo. Majlis Ulama UMNO mengingatkan pemimpin kerajaan dalam kalangan menteri bukan Islam untuk lebih berhati-hati ketika memberikan ulasan berkaitan Islam. Katanya dalam satu kenyataan, peringatan itu diberikan supaya kenyataan yang dikeluarkan tidak memberikan persepsi negatif sehingga ada pihak boleh menunggang dan memprovokasinya sebagai ancaman terhadap Islam. Isu terakhir adalah melibatkan isu sandwich ham and cheese yang menggunakan logo halal Jabatan Kemajuan Islam JAKIM palsu dan penjualan arak di kawasan majoriti orang Islam di Ipoh, Perak. Kontroversi sandwich ham bermula apabila Universiti Malaya UM mengarahkan penutupan 2 premis kedai serba-neka 24 jam dalam kampusnya susulan dakwaan penemuan produk beg sandwich yang diragui status halalnya. Dalam pada itu, menerusi kenyataan sama, Majlis Ulama UMNO berpandangan kerajaan perpaduan yang dibentuk merupakan model terbaik bagi mewujudkan perpaduan kaum seluruh rakyat Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak. Jelas kenyataan itu, semua parti yang berada dalam kerajaan perpaduan perlu mengekalkan keharmonian dan sensitiviti semua kaum. Jabatan Pemahaman dan Pemantapan Agama PKR menyelar kenyataan bekas Menteri Rafidah Aziz mengenai langkah kerajaan untuk membantu rakyat Palestin di Gaza. Pengarahnya, Amidi Abdul Manan dalam satu kenyataan berkata, sebagai seorang tokoh yang berpengalaman dalam hubungan antarabangsa, Rafidah tidak seharusnya mengeluarkan kenyataan seumpama itu. Katanya, Israel tidak pernah tunduk dengan mana-mana desakan antarabangsa, khususnya penyelesaian dua negara, walau telah diputuskan di peringkat Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Oleh yang demikian, kenyataan Rafidah seolah-olah menunggu kucing bertanduk. Selain itu, Amidi turut menyentuh situasi tragis yang berlaku di Gaza dengan mengingatkan dalam edisi terbaru peperangan Hamas Israel apabila rejim Zionis telah menyerang semua kemudahan awam termasuk masjid, sekolah dan hospital. Malaysia sebelum ini mengumumkan pembinaan Bandar Wakaf Malaysia di Gaza, menjadikannya negara ASEAN pertama yang mengambil inisiatif membangunkan semula wilayah itu. Kementerian Kesihatan Malaysia menafikan dakwaan virus X telah dibawa masuk secara senyap di negara ini dan petugas perkhidmatan kesihatan dipaksa mengambil vaksin. Menteri Kesihatan Zulkifli Ahmad dalam satu kenyataan di Facebook memaklumkan pihaknya juga mengesan hantaran di media sosial yang menghasut kaki tangan KKM supaya tidak hadir bekerja. Adalah dimaklumkan bahawa semua tomahan di atas tidak benar sama sekali dan tiada virus X mahupun vaksin yang disebut. Zulkifli juga menegaskan tiada pihak lain yang memberi kuasa penuh kepada KKM atau mana-mana badan lain untuk memberikan suntikan vaksin kepada petugasnya. Orang ramai dinasihatkan untuk mendapatkan maklumat sahih hanya daripada saluran rasmi, terutamanya laman media sosial KKM. Pada Oktober 2023, Ketua Pengarah Kesihatan Dr. Razi Abu Hassan berkata, orang ramai tidak perlu bimbang berlebihan dalam menghadapi risiko penyakit X, walaupun virus itu diramal menjadi ancaman pandemik baharu oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Penyakit X adalah istilah yang digunakan oleh WHO pada 2018 merujuk kepada sejenis patogen yang tidak diketahui namun ia berpotensi menyebabkan wabak di seluruh dunia. Agak sukar untuk kerajaan membuat keputusan drastik mengharamkan vape.
Itu pandangan Setiausaha Politik Kanan kepada Perdana Menteri Syamsul Iskandar Mohamad Akin. Menerusi laporan Sinar Harian, sebaliknya, Syamsul Iskandar melihat yang lebih penting ketika ini adalah aspek kawalan, khususnya bagaimana pemain industri vape mengawal ekosistem perniagaan mereka supaya tidak dicemari penjualan cecair vape yang dicampur bahan terlarang terutamanya dadah. Beliau mendedahkan pemain industri vape di negara ini majoritinya dalam kalangan anak muda dengan mereka meraih pendapatan sangat lumayan hasil jualan rokok elektronik terbabit. Beliau berkata demikian pada program analisis Madani bertajuk Malaysia Aman, Kedaulatan dan Keselamatan yang disiarkan secara langsung di TV Al-Hijrah. Program yang bersiaran selama sejam itu turut menampilkan Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail sebagai tetamu. Dalam pada itu, Saifuddin ketika mengulas isu penyalahgunaan vape berkata, apa yang membimbangkan kewujudan industri penghasilan cecair vape yang dikuasai anak muda di negara ini. Mana-mana parti di negara ini wajar mengenakan hukuman tegas menggugurkan pemimpin terpalit kontroversi, termasuk yang kerap mengeluarkan kenyataan palsu demi menjaga imej parti. Laporan Sinar Harian menyatakan, Pensyarah Kanan Sains Politik, Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi, Universiti Teknologi Mara UiTM, Dr. Arif Aizuddin Azlan berkata, bagaimanapun untuk berlaku adil, sebelum tindakan buang parti itu dikenakan, pemimpin yang terlibat seharusnya diberikan amaran terlebih dahulu. Katanya, dalam hal itu tindakan perlu dilakukan secara berperingkat. Pertama sekali, amaran tegas perlu diberikan. Namun jika pemimpin berkenaan masih mengulangi perkara sama hingga memberi kesan buruk dan menggugat kedudukan parti, maka adalah wajar bagi parti menggugurkan keahlian pemimpin tersebut. Kekosongan jawatan itu kemudian boleh digantikan dengan pemimpin lain yang lebih matang dalam percakapan dan komited untuk memelihara aspirasi kepartian dengan tidak bertindak sebagai satu liabiliti kepada parti. Sebelum ini, Pengerusi Perikatan Nasional PN Muhyiddin Yassin mengingatkan pemimpin gabungan parti supaya menyemak fakta sebelum mengeluarkan sebarang kenyataan secara terbuka. Ahli Parlimen Pagoh yang juga Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu berkata, langkah tersebut perlu bagi mengelakkan tercetusnya kontroversi. Ketua Polis Negara Razaruddin Hussein yang menyaman Wan Azri Wan Dres kerana memfitnahnya kini telah memfailkan prosiding komitel terhadap penulis blog itu. Peguam mewakili Razaruddin S. Ram Kumar mendakwa Wan Azri terus memfitnah anak guamnya di media sosial walaupun injansi Mahkamah Tinggi dikeluarkan terhadapnya. Awal bulan ini, Pesuruhjaya Kehakiman Gan Techiong mengeluarkan injansi interlokutori yang memihak kepada Razaruddin dan memerintahkan Wan Azri memadam beberapa catatan di media sosial didakwa berunsur fitnah sementara menunggu keputusan saman itu. Katanya kepada FMT, permohonan kebenaran ex parte untuk merujuk Azri telah ditetapkan di hadapan Gan pada 10 Februari. Razaruddin memfailkan saman terhadap Wan Azri pada 26 Disember lalu berhubung kenyataan yang dibuat di dalam video yang disiarkan di YouTube dan TikTok dan dikongsi di pelbagai platform media sosial lain.